Timbalang ni tak kacau orang, tapi dia tengok je apa yang kau buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Alhamdulillah. Assalamualaikum tim puaka sekalian, apa khabar? Selamat malam. Maafkan saya ada beg dekat belakang. Sebab apa? Sebab baru balik daripada kampung, terus duduk, terus nak bercerita dekat korang. Maafkanlah geng, maafkanlah saya. Sebab apa? Sebab saya perasan kalaulah 1 bulan tu saya aktif gila buat video, mesti bulan seterusnya saya sendu. Bukan malas geng, tapi itulah kehidupan kan. Kadang-kadang kita berjaya, kadang-kadang kita tak berjaya. Padahal malas. Tapi tak nak sebut pasal malas geng. Malam ni sebelum mula cerita seram, untuk menyeramkan lagi malam anda, aku nak memperkenalkan sebuah aplikasi baru bagi membantu korang untuk mencari kawan bermain game. Nama apps ni adalah Lita Service. And dengan menggunakan apps ni, korang akan dapat cari ramai player-player yang kacak-kacak, yang comel lote, yang cantik-cantik tau. Kalau nasib baik, boleh cari jodoh. Lita Service ni boleh buatkan korang berkenalan tau dengan orang baru sambil main game sama-sama. Kau nak main game apa? Cuba cakap dekat aku sini, bisik-bisik meh. Nak main game apa bagi tahu? Semua ada dekat Lita. Engkau nak main ML, engkau nak main PUBG, engkau nak main Free Fire, nak main Valorant, nak main Genshin Impact, semua ada geng. Jangan risau. Macam-macam lagi lah selain daripada tu. Dan semua ni korang boleh cari kawan baru hanya dengan menggunakan apps Lita ni. Contohnya aku ni kan, muka je macam orang tua, tapi aku suka betul main game Valorant. Senang cakap, kalau aku dah hadap game Valorant tu, tak makan pun tak apalah. So bila kita klik dekat sini, kita akan nampak ramai lagi player-player Valorant yang tengah tunggu masa untuk kita jemput bermain. Kau boleh tengok ada lelaki, ada perempuan yang lawa-lawa, handsome semuanya. So kalau kau dah jumpa yang berkenan di hati, yang berkenan di mata, engkau terus pick seorang. Dan bila kau tekan pick seorang tu, akan ada butang chat ataupun butang order. Bukan order barang, free shipping. No geng, bukan. Kau jangan macam gitu. Butang chat ni kau nak berkenalan dulu dengan dia. Assalamualaikum, umur 18, duduk Seremban, Ikmal. Contoh. Itu zaman dulu punya WeChat punya style lah. Tapi kalau chat ni kau boleh chat dengan dia. Kalau terus nak main game dengan dia, boleh tekan je order. Nanti dia akan terus join game korang. Menarik kan apps Lita ni? Sampai bila nak main game seorang-seorang? Dah 2023, semua orang ada kawan. Sampai bila nak main game seorang-seorang ni? Jom download apps Lita ni sekarang dengan tekan link di description dekat bawah. Maaf geng, kita promosi lah sikit bagi Chan. Jom kita mulakan cerita seram pada malam ni. Cerita seram malam ni tentang seorang lelaki yang bernama Amirul. Amirul ni merupakan seorang penjual anggur. Dia bukan jual anggur betul-betul lah. Penjual anggur ni kata lain bagi penganggur lah. Senang cerita, bahasa kasar dia jenis habiskan beras mak bapak dekat rumah. Itu bahasa kasar dia. Tapi Amirul cerita dia ni baru je berhenti kerja dalam 2 bulan. Dia berhenti kerja pun sebab dia diberhentikan, bukan dia nak berhenti pun. So buat masa sekarang ni tak dapat kerja, dia stay lah dekat rumah. Sekarang ni rutin harian dia senang. Dia bangun tidur, makan, main game, makan, tidur. Senang. Dan dia ulanglah aktiviti tu sampailah abah Jamil mampus. Tetapi kawan-kawan sekalian, macam berdebat pula. Tetapi waktu dia duduk seorang-seorang tu ada benda seram yang jadi. Nak tahu apa dia? Kena tukar lampu merah dulu. Kau sabar kejap. Barulah surprise cerita seram. Barulah seronok nak bercerita, betul tak, dalam lampu merah macam gini. So nak dijadikan cerita lah kan. Amirul ni merupakan anak tunggal. Apa nama dia? Tunggul Amirul ni merupakan anak tunggul geng. Ketunggal. Senang cakap memang dia seorang je dalam keluarga tu. Tak ada adik-beradik lain. Mak ayah dia pula masih bekerja. So memang pada waktu siang, Mirul akan seorang-seorang je dekat rumah sebatang kara geng. Rumah Mirul ni pula merupakan rumah teres biasa je. Memang rumah kecil tapi cukup lah untuk 3 orang duduk. Nak dijadikan sebuah cerita seram lah kan. Bila rumah teres ni mestilah duduk berjiran, betul tak? Jiran sebelah rumah Mirul ni dikatakan orang ramai lah selalu cakap, selalu bergosip macam-macam bawang tu semua.
Dia cakap yang jiran rumah Mirul ni merupakan pengamal ilmu hitam. Selalu cakap macam bomoh lah geng. Memang kalau ada orang kena santau ke kena sampuk ke apa, orang tahu ini kerja bomoh ni lah. Tapi tak boleh nak buat apa, tak boleh nak report polis ke, tak boleh nak report pejabat agama ke, sebab member ni, bomoh ni pandai buat kerja. Memang clean geng, langsung tak tinggalkan bukti. Tapi nak dijadikan cerita seram lagi sekali lah, aku nak beritahu. Satu hari, tiba-tiba bomoh ni meninggal dunia. Meninggal dunia pula dikatakan sebab sakit jantung geng. So settle lah semua majlis pengemudian pada hari tu. Sebelah malamnya, waktu ni Mirul, ibu, ayah tengah dinner dekat ruang tamu. Sambil dinner ni diorang bergosip, diorang berborak. Ayah cakap dekat ibu, ayah bagi tahu, Bu, bomoh sebelah rumah kita ni kan bu, dah mati kan. Agak-agaknya lah kan, binatang peliharaan dia tu siapa jaga bu? Ibu waktu ni tengah makan budu cicah dengan petai, berhenti makan geng. Dia pandang ayah. Dia cakap, "Ish, awak ni jangan mengarut boleh tak? Tak baiklah ungkit orang yang dah meninggal dunia. Tak elok, orang tu baru je meninggal tadi. Awak dah cakap macam gitu." Amirul pula, dia excited nak dengar. Dia tanya ayah dia, "Yah, binatang peliharaan apa yang ayah cakap ni ya? Cuba cerita sikit. Cerita. Time ni, ayah baru nak sambung bercakap. Ayah borak macam ni. Mirul, kalau kau nak tahulah kan, pakcik sebelah rumah ni dulu dia ada bela." Tiba-tiba perbualan ayah terdiam. Satu keluarga ni diam tak keluarkan sepatah habuk perkataan pun. Mereka bertiga pandang keliling rumah. Waktu tu, waktu ayah baru nak sebut pasal belaan jiran rumah sebelah tadi, tiba-tiba ada bunyi dinding rumah seperti diketuk. Contoh dia, ini rumah Mirul, ini rumah bomoh tu kan, dinding ni seakan macam diketuk. Dung, dung, dung. Waktu ni, ayah, Mirul dengan ibu macam pelik. Macam terfikir, kalau jiran yang ketuk memang kenal betul dengan timing ni. Tak apalah, tak payah fikirlah. Kita sambung makan. Mereka semua sambung makan sambil senyap, tak bercakap langsung geng waktu tu. Sampailah habis makan. Malam tu, ada satu benda jadi. Tepat pukul 11 malam, ada kisah misteri. Waktu ni, ibu dengan ayah dah masuk tidur dulu dah. Lampu rumah semua tutup kecuali lampu dapur. Dan lampu dapur ni pula menerangi sampai ke ruang tamu. Mirul sebabkan dia tak bekerja, dia lepaklah dekat ruang tamu waktu tu. Dia baring atas sofa, dia buka TV. Tapi dia buka TV tu bukan tengok TV pun geng. Dia buka TV sebagai background music je. Tangan dia ni galik betul main game. Waktu tu Mirul cakap dia tengah main game PUBG geng. Tapi kan bukan nak cakap apalah pasal si Mirul ni kan. Disebabkan Mirul ni tak guna apps Lita. Memang dia main PUBG seorang-seorang. Memang lonely betul hidup dia. Kalau dia guna apps Lita service ni, dah tentu-tentu dia boleh dapat full squad geng malam tu. Bukan setakat chicken dinner, butter chicken, chicken masak merah, chicken chapati, masak ayam kunyit, semua boleh dapat lah. Ini tak, engkau tak pakai apps Lita, macam mana nak dapat member main game? Dah main game seorang-seorang. Biasalah kita kena promote sikit geng. Okey, sambung. Waktu ni dia tengah main game PUBG dekat telefon seorang-seorang. Dan tengah syok main game tu, dia pakai earphone tau. Dan tiba-tiba Mirul cakap dia terdengar macam ada orang bagi salam. Assalamualaikum. At first, diingatkan yang bagi salam tu merupakan suara daripada dalam game. So, dia pun sahut lah, "Waalaikumsalam. Ada orang Melayu ke dalam PUBG ni?" Saya pun Melayu juga. Ada orang Melayu ke? Cuba cakap sikit. Mirul cuba nak communicate dengan orang dalam game tu, tapi senyap sunyi. Semua tak jawab. Waktu ni Mirul macam, betul ke suara daripada dalam game? Ke suara dekat luar ni? Mirul buka earphone, dia tengok keliling rumah. Dia pandang daripada dapur sampai bawa ke ruang tamu. Waktu tu rumah tersebut memang suram. Memang gelap-gelap, ada nampak sikit-sikit cahaya daripada dapur. Dan waktu Mirul pandang
ke arah bucu corner rumah. Ini pintu rumah, ada satu bucu kat sini. Mirul terpandang ke arah tu, geng. Waktu tu memang kecut lah bulu dada Mirul. Sebab apa? Sebab Mirul terpandang betul-betul di bucu dekat dengan pintu rumah ni. Macam ada satu bayang-bayang hitam tengah berdiri. Tak tinggi tak rendah, baya-baya budak-budak sekolah-sekolah menengah macam gitu. Tapi dia berdiri tegak je. Mirul tak nampak pun tubuh dia, hanya nampak macam bayang-bayang sahaja. Waktu ni Mirul cuba alihkan perhatian. Dia tak nak fikir. Dia pandang balik game. Dia pakai earphone. Dia sambung main PUBG, geng, sorang-sorang. Kenapa main game sorang-sorang? Sebab tak pakai apps Lita, geng. Tengah syok kusyuk main game ni, tengah berperang-perang ni kan, berjihad ni, tiba-tiba waktu ni kan dia pasang TV dekat depan sebagai background music kan. Cahaya TV ni memancar lah ke arah muka dia. Dan tiba-tiba siaran TV yang depan Mirul ni berubah. Contoh je, sebelum ni Mirul tengok Astro Ceria, tiba-tiba berubah jadi TV3. Lepas tu berubah balik jadi HBO, berubah balik jadi Cartoon Network. Waktu ni Mirul dah fikir, siapa yang alih TV? Aku terduduk atas remote ke? Dia raba-raba bontot dia, tak ada pula remote. Bila tengok dekat bawah TV, remote dekat kabinet TV. Kalau remote dekat situ, siapa yang alih TV? Waktu ni Mirul dah rasa macam diri dia tak selamat. Ada benda yang memerhatikan dia. Mirul pun terus bangun. Waktu bangun ni, Mirul pandang je bawah. Dia takut nak pandang keliling sebab takut bayang-bayang hitam tadi masih ada di keliling dia. Kan nanti pandang keliling, tiba-tiba bayang-bayang hitam tu ada dekat sebelah. Dah satu hal pula nak berlari malam-malam. Jadi Mirul pandang je bawah. Dia tengok je phone dia. Mirul berjalan ke dalam bilik. Waktu berjalan dalam bilik tu, dah sampai dekat bilik, Mirul buka lampu. Dan waktu tu Mirul pandang ke arah katil. Waktu Mirul buka lampu, betul-betul ada atas katil Mirul ni, geng. Kau tahu tak apa? Betul-betul atas katil dia ni sedang duduk merangkak. Tubuh lelaki, badan dia kecil je macam badan budak sekolah menengah. Rambut dia serabai sampai ke bahu. Mata dia ada satu je, geng, kat tengah-tengah ni. Dan berwarna merah menyala sambil mengeluarkan air mata. Dia duduk merangkak macam gini, pandang je Mirul macam tu. Mirul time tu, walaupun badan dia sadar macam baru lepas makan dumbbell, dia menjerit macam perempuan, geng. Macam, takutnya apa tu. Terus Mirul ni berlari masuk bilik mak ayah dia, lompat atas katil, geng. Sebab takut, sebab terkejut. Mak ayah dia terjaga. Tanya, Mirul, kau ni buang terbiat ke lompat malam-malam atas katil ayah ni? Mirul pun ceritalah, ya, mak, ibu. Dekat bilik Mirul ada benda, bu. Tak tahulah benda apa. Mak dia cakap, engkau ni itulah banyak sangat main game, kan dah terbawa-bawa. Tak, bu, betul, bu. Mirul tak tidur lagi. Mirul tak mengigau. Dalam bilik Mirul ada benda. Tolonglah tengok, ya, tolonglah tengok. Dia jolok-jolok pinggang ayah dia, suruh ayah dia bangun. Ayah dia pun terpaksalah bangun, berdiri daripada katil. Ayah dia duduk kat depan, mak dekat belakang. Mirul menyorok belakang mak dia. Waktu ni ayah keluar bilik. Dia buka semua lampu dekat ruang tamu. Dan waktu ayah buka lampu dekat ruang tamu tu, tiba-tiba atas atap rumah seakan macam ada binatang berjalan laju. Waktu tu ayah terus cakap. Ayah bagi tahu dekat ibu, dekat Mirul. Dia bagi tahu, malam ni kita tidur sama-sama, kita baca apa yang patut. Adalah tu benda nak cari tuan baru. Dan memang betul, malam tu Mirul cerita ketiga-tiga mereka dapat mimpi buruk, geng. Mimpi seram. Mirul cakap dia mimpi makhluk yang sama. Dia nampak atas katil tadi, tapi sekarang ni dia tengah menindih Mirul. Mirul tak boleh bergerak, tak boleh bernafas, tak boleh jerit, tak boleh baca ayat suci Al-Quran. Berpeluh-peluh Mirul waktu tu. Mak dia pula dikatakan bermimpi terjumpa dengan bomoh yang meninggal tadi. Dan bomoh tersebut seakan macam minta tolong. Tolong aku. Ayah pula dia cakap yang
dia termimpi perempuan. Tapi bukan mimpi basah, geng. Ayah dah tua, takkanlah umur 51 mimpi basah. Jadi waktu tu ayah mimpi perempuan bersanggul, tapi muka tak ada. Dia seakan melambai-lambai je ke arah ayah. Paginya, ayah terus call ustaz, minta tolong tengok kat rumah, takut ada apa-apa benda yang masuk ke yang kita tak tahu. Jadi bila ustaz datang, ustaz baca apa yang patut, dia terus pagar rumah tu. Ustaz bagi tahu, sebenarnya kalau awak nak tahulah kan, ada benda ni daripada rumah sebelah tengah mencari tuan baru, sebab tuan yang lama pergi meninggalkan mereka tanpa sebarang pusaka, tanpa sebarang wasiat. Jadi mereka ni terkutang-kanting mencarilah owner baru. Semalam ni mungkinlah ada siapa-siapa antara kalian ni yang izinkan mereka masuk, sebab mereka ni takkan masuk dalam rumah kalau kita tak bagi izin. Waktu Ustaz cakap macam tu, terus Miru fikir, ush, semalam aku ada jawab salam, mungkin itulah kot yang menyebabkan dia masuk. Lepas settle pagar semua, beberapa hari lepas tu Miro cakap, gangguan tu masih ada, tapi hanya ada bunyi je, tak adalah penampakan semua tu. Dan dikatakan jiran tetangga juga mengalami benda yang sama. Ternampak, kadang-kadang nampak bayang-bayang bomoh tu berjalan-jalan malam-malam. Kadang-kadang nampak bomoh tu seakan menjelma depan tingkap, macam-macam. Dan benda ni dah berlalu lebih kurang dalam 10 tahun lepas. Dan sehingga kini kadang-kadang masih ada bayangan yang mereka nampak. Thank you gang pada mana yang sudi hadir pada malam ni, mana yang stay tengok cerita ni sampai habis. Aku ucapkan terima kasih sangat-sangat. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button, jangan lupa share cerita ni kat kawan-kawan korang geng. Jangan lupa subscribe, cukupkan 100 subscriber. 100 subscriber, jangan lupa cukupkan 100,000 subscriber geng. Nak dapat baju free kan? Sambil-sambil tu nak bagi tahulah yang kawan-kawan sana yang tak ada kawan, yang suka main game sorang-sorang, kau tu dah lah tak ada kawan, bawa-bawa lah cari kawan lain. Macam mana? Download apps Lita ni geng. Dekat apps ni engkau boleh cari kawan-kawan untuk main game sama-sama. Dekat sana bukan setakat engkau boleh cari kawan nak main game, silap hari bulan kau boleh jumpa jodoh juga geng. Sebab apa? Sebab player dekat Lita ni semua ada rupa, semua handsome-handsome, semua kacak-kacak, semua cantik-cantik, comel-comel loteh. Jadi tunggu apa lagi? Korang klik link dekat description sekarang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama semua diambil orang geng. So that's all for tonight. Jangan biarkan malam anda menjadi story puaka. Assalamualaikum, selamat malam. Jangan lupa download apps Lita Service.